Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alimu allimni min indika ma tarda bihi anni. ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala bermula ihsan itu bermula ihsan itu berbuat baik dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya dan iaitu beribadat kita akan Allah Ta'ala pada hal seolah-olah kita melihatkan dia. Maka tiada patut bahawa berpaling kepada kita kepada yang lainnya dengan batin atau zahir. Padahal mengetahui kita bahawa Allah Ta'ala itu melihatkan kita. Maka malu kita pada ketika itu. Bahawa lalai kita di dalam ibadat. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Maka tiada sempurna keduanya melainkan dengan dia. Lepas pada rukun iman kita baca baru ni. Muka pak. Alhamdulillah. Pertama sekali tak tinggallah kita, marilah bersama-sama mengucapkan bersyukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama terima kasih dan bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala boleh hubung pengajian kita pula. Maka ilmu agama tak dapat tidak mesti kita kena mengaji dia. Tak belajar ilmu agama tak selamatlah kita nak hidup dalam agama kita. Kita memeluki agama Islam dan kita seorang yang beriman dengan Allah Taala mestilah kita kena tahu. Apabila kita jadi Islam, apabila kita ni beriman dengan Tuhan, maka mestilah kita kena tahu cara-cara Islam lagu mana. Kita jadi orang beriman, mestilah kita kena tahu cara-cara beriman itu lagu mana. Bukan kata sekadar nama je. Nama kita Islam, tak apa Islam. Dalam bab pecacun kita Islam ke tak apa lah. Beranak tubik mari, pok nama Abdullah, mak nama Aminah cukup, tak apa dah. Makna kata iman Islam yang ada pada kita hari ni mesti kita kena mempelajari. Mesti kita kena tahu gapo nama Islam, gapo nama iman yang ada pada kita. Yang pertama sekali kita kena beri khabar, kena beri tahu kata iman dan Islam adalah nikmat sebesar nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Yang pertama sekali iman dan Islam adalah pemberian Allah, nikmat hak Tuhan beri kepada kita sebesar-besar nikmat. Yang pertama. Yang kedua, Islam yang ada pada kita ialah orang panggil taba'an li abawaihim. Kita ikut dua ibu bapa kita. Apabila ibu kita Islam, ayah kita Islam, tubik kita dalam keadaan Islam, maka ada selalu dah iman. Maka iman yang ada pada kita tu ya halus ya. Iman kita tubik doi ibu bapa kita ni Islam, kita Islam. Tapi iman benih, iman tu ada dia tak besar. Nak besar dia kita nak pagar. Nak besar, nak sobur ke iman yang ada pada kita, kita nak jaga baju dia. Maka tak dapat tidak nak baju iman kita dengan belajar ilmu agama. Cara lagu mana nak jaga iman kita, tak sewi punah, tak sewi rusak iman kita. Islam yang ada pada kita, kita kena mengaji, kena belajar, wirti, tahu kata cara lagu mana nak baju, nak tak sewi. Mana ibu-ibu duk makan Islam kita sampai ke rusak. Jangan kita ingat kata Islam iman yang ada pada kita saja-saja beriman, saja-saja Islam. Bukan lagu tu. Kena tahu kata gapo Islam, gapo iman, gapo ihsan.
Lagi pula lagu mana nak jaga iman, lagu mana nak jaga Islam, lagu mana nak jaga ihsan kita. Maka musannif atau ulama dia istinbat daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukun agama semua ada berapa? Ada berapa? Cing, apa cing? Apa? Rukun semaya tak apa, tahu ada 13 dah. Rukun Islam tahulah kata ada 5. Rukun iman tahulah kata ada 6. Rukun agama ada. Rukun agama ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Rukun agama. Tak panggil agama, malaikat kena ada 3 perkara ni. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Maka Islam hak kita duk bahas dah lepas mari dah, Islam ialah mengikut zahir. Kalau seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, kalau seorang itu dia semaya 5 waktu, kalau seorang itu dia puasa dalam bulan Ramadan, kalau seorang itu dia buat haji di Mekah, kalau dia keluar zakat, maka boleh menghukum kata orang Islam. Dah, apabila dia mati, wajib atas orang hidup kena tanya di mana? Makbarah kubur orang Islam. Ni Islam mengikut zahir. Belum lagi email tu bagi hak dalam. Bagi hak kita percaya dengan segala perkara yang didatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan percaya dengan Allah Taala dan segala rukun iman yang 6 tu. Hak tu dalam. Iman ni bagi dalam, iman kan sata ni ialah bagi hak dalam. Islam hak kita tengok pandangan zahir. Orang tu pakai jubah, pakai piyah, pakai kain serban, semaya, boleh hukum kata Islam. Walaupun akidah dia punah sekalipun, walaupun iman dia rusak sekalipun, wajib kita nak tanya dia di kubur Islam. Pasal iman punah tak punah, siapa dia boleh tahu? Tak tahu. Tak. Tu dah berkenal kata Islam mengikut zahir. Nampak orang tu buat ibadat, maka boleh hukum kata orang tu Islam. Kalau iman pula ialah kita percaya, kita beriman dengan 100% apa yang didatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala. Tu makna iman. Dah, segala rukun iman yang 6 tu. Jadi yang ketiga ialah dia kata ihsan. Ingat molek, rukun agama. Rukun ni kalau bahasa siaga apa? Rukun dah. Rukun agama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Maka dia kata bermula ihsan itu ialah buat baik. Ihsan ni kita buat baik dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya. Ihsan ni makna kata ang ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan, bahagia ihsan ialah ilmu tasawuf. Kita buat baik. Kita buat baik dengan makna hati kita baik. Maknanya kita buat ibadat tu kerana Allah Ta'ala. Tu makna ihsan. Sabit tu dah dia kata, dan bermula ihsan itu ialah berbuat baik dengan bahawa ikhlas. Ikhlas makna menyuci. Menyuci segala selain daripada Allah, dia sepak we tu habis. Dia menyuci perkara hak lain daripada Allah, hanya dia buh Allah Ta'ala ya saja. Apa sahaja ibadat hak dia buat, tak kira semaya, sedekah, dia pergi masjid, dia belajar ilmu agama, hanya lillahi ta'ala kerana Tuhan je. Baru dihukum kata orang ni ada ihsan. Tapi kalau dia buat amal kerana orang, dia pergi masjid nak orang kata berjuruh, dia mari mengaji kerana nak orang kata orang mengaji, dia kerana dia pakai piyah, pakai kain serban nak orang kata dia warak, maka orang ni tak dipanggil kata ihsan. Tak ikhlas kepada Allah, tak boleh. Mana rukun agama tak ada sah dia. Apabila rukun agama tak ada sah dia, maka Islam hak kita ada, iman hak kita ada, tak sempurna. Duduk situ. Sabit itulah dia kata rukun agama yang ketiga ialah kita buat baik dengan bahawa kita ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya. Dan tapi kalau sebut kata segala taatnya ni, taat ya ada berapa taat? Taat ni, taat Tuhan ni. Segala taat kita buat ibadat kepada Allah, ikhlas semua. Maka dia sebut kata ibadat, taat ni ada berapa perkara? Sama ada perkara hak fardu,
Sama ada perkara hak sunat. Tak kira benda hak sunat ke, benda hak wajib kita buat kerana Tuhan. Baru dikatakan kita ihsan, kita buat baik, ikhlas kerana Allah Taala. Dan iaitu beribadat kita akan Allah Taala pada hal seolah-olah seakil-akil kita melihatkan dia akan Allah. Hak ni ambil daripada hadis Nabi yang mana Jibril, malaikat Jibril dia pergi jumpa dengan Nabi dengan keadaan jadi rupa seorang lelaki. Dia pergi tanya Nabi. Dia pergi tanya yang pertama, dia tanya, ya Rasulullah, ya Muhammad. Akhbirni anil ihsan. Akhbirni anil Islam. Akhbirni anil iman. Muhammad, cuba mengoyak apa nama Islam. Maka Nabi kata, orang menanya tu lebih tahu lagi. Maka Nabi jawab, al-Islam ada semua 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, semaya, zakat, puasa, haji. Maka Jibril kata, betul, benar semua. Dia tanya, Nabi jawab, dia kata betul. Makna kata Jibril tahu dah. Lepas tanya Nabi pula, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Muhammad, cuba mengoyak kat aku apa nama iman. Nabi bila? Mana yang pertama percaya dengan Allah, percaya dengan segala kitab, percaya segala malaikat, rasul, qada dan qadar, hari kiamat. Cukup ni. Maka malaikat Jibril kata betul, benar semua. Yang ketiga, Jibril tanya, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, cuba mengoyak apa nama ihsan. Maka Nabi jawab, ihsan ni ialah an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kita buat amal ibadat seolah-olah kita nampak Tuhan. Kalau tanya kata kita ni, kalau nak kacau we nampak ke tak? Kalau usaha kacau juga nak we nampak Tuhan, nampak ke tak? Tak nampak. Nabi suruh kita buat ibadat seolah we nampak Tuhan. Nabi kata seolah-olah kata. Seolah-olah. Hak sebenar tak nampak. Nak nampak lagu mana zat koding. Kita hak baru mustahil lah nak nampak. Mustahil. Akal mustahil ada. Akal tu harus. Maka Nabi kata membuatlah amal ibadat seolah-olah menampak Tuhan. Kalau kita ni sekiranya nampak Tuhan, kalau kita banding kita ni sebuah makhluk, kalau kita buat kerja raja depan lagu mana? Ni sebuah kita anak makmum, rakyat. Kalau ada raja atau ada tokek depan kita buat ibadat dengan sungguh. Maka Nabi kata, kalulah membuat ibadat, maka beribadatlah kita akan Allah Ta'ala padahal seolah-olah kita melihatkan dia. Maka tiada patut bahawa berpaling kita kepada yang lainnya, lain daripada Allah. Maka tak patut, tak layaklah kita ni buat ibadat berpaling kita kepada yang lain daripada Allah. Sama ada dengan batin atau zahir. Kita buat ibadat kepada Allah, kita nak buat kerana muka lain daripada Allah tu. Sama ada di batin hak dalam atau zahir. Pakai ye kita hak zahir ni, kita pakai kerana Tuhan. Batin niat azami dalam hati kita pun kerana Allah. Luar dalam kita ni lillahi ta'ala sungguh. Ni orang panggil ihsan. Ni payuh. Rukun Islam kita wasa mudah. Ngaji bab fiqh, ngaji bab semaya, ngaji ambil ais semaya, ngaji mani junub wasa mudah. Ngaji sifat 20 mudah. Yang ketiga ni payuh. Yang ketiga ni ilmu tasawuf, kita dengar mudah. Nak buat payuh. Kalau orang yang boleh buat sungguh dengan ilmu tasawuf jadi wali orang itu. Dah lagu mana semua zahir batin dia lillahi ta'ala. Semua perkara ibadat dia buat kerana Tuhan. Tak ada pun periuk sikit habuk pun nak bagi manusia ni nak sanyung, nak akak, nak puji, tak ada. Hanya lillahi ta'ala. Habis tu tasawuf kita dengar saja boleh. Dengar mudah, nak buat tu payah. Apa? Kerana hati kita semar, hati kita kotor. Oleh kerana penuh dengan waswas iblis syaitan dan hawa nafsu kita. Dan moga itulah sentiasa duk tipu daya kita nak batalkan amal ibadat kita. Dengan riak, dengan ujub, dengan takabur, dengan sam'ah kita. Dengan perasaan hasad deki itu. Moga ni duk batal ibadat kita ni.
Sabit itulah kata ihsan ni sebagai pagar. Pagar bagi Islam, pagar bagi iman ialah ihsan tasawuf. Tu dah. Lagi pula ia katanya padahal mengetahui kita bahawa Allah Ta'ala itu melihatkan kita. Hak ni cerak tentu. Tak kena takwil pun dah. Hak ni cerak kita yakin kata Allah Ta'ala sentiasa duk melihat kita. Maka tak patut, maka tiada patutlah bahawa berpaling mana. Malaikat yang melihat kita. Maka malulah kita pada ketika itu bahawa lalai kita di dalam ibadatnya. Kita yakin, kita pergi kata Allah Ta'ala sentiasa duk lihat kita. Allah sentiasa duk tengok ke kita, maka patut kedok kita ni lalai kepada dia. Tak kira lah depan manusia ke belakang manusia pun, di hati kita tetap kata Allah Ta'ala sentiasa duk tengok kita, maka kita pun jadi kebaik. Sentiasa kita pun beribadat abdi diri kita kepada Allah. Tu dia. Kalau kita mari lagu tu, kalau tak mari, tak ada gapo, nak buat dosa pun tak apa. Belakang orang, depan mata orang tua kita nak buat jahat pun tak apa. Pasal kita tak fikir kata Allah Ta'ala sentiasa duk lihat kita. Tapi orang tu lagu tu lah. Kalau ulama-ulama dulu, ulama-ulama dulu ni nak kata Allah Ta'ala kasih saya ke dia ni, dia buat perkara hak makruh, Tuhan tu teguh dah. Supaya Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri. Orang panggil Sufyan lemu yatim. Apa? Satu hari dia ni nak masuk masjid, pergi jakuh kaki kiri. Dengar suara atas langit ni. Wahai Asur. Hei lemu yatim. Khabar dak menduak gapo tu? Dia baru teringat. Jakuh kaki, belah kiri masuk masjid. Walaupun salah sikit pun ada ujian selalu dah. Ni orang hak Tuhan saya. Tapi kita ni, kita boleh beza. Kalau orang hak Tuhan saya sungguh, kita nak buat maksiat tak berjadi. Kita nak buat perkara hak Tuhan marah tak berjadi. Kadang-kadang kita nak buat perkara hak tak molek, tak baik itu, ada hijau lain pula. Jadi menghalangkan kita buat maksiat. Tapi kalau orang hak Tuhan benci, dia nak buat maksiat mudah. Tak ada orang sekak, tak ada uji, tak ada perkara menghalangkan dia. Nak buat perkara hak haram, nak buat perkara hak Tuhan marah tu jadi mudah. Lepas tu, kalau dia nak buat amal ibadat, berasa payah. Tiada tu. Orang hak Tuhan tak sayang. Orang hak Tuhan tak kasih, apabila dia nak buat baik, tak boleh. Ramai kalau tanya fok kita semua tu, lagu mana nak mengaji tak? Kahwin lah ni taubat tu, nak mengaji tu. Lama dah kahwin duduk dengan tak tahu gapo, kahwin nak mula start ngaji dah, nak belajar dah. Baca-baca rukun-rukun semaya gapo. Bahasa apa masa tak ada. Bahasa apa masa tak ada, tak boleh nak mari juga. Inilah nak kata tempat pengajian kita ni tu pilih betul sungguh. Bukan kata semua orang nak mengaji boleh mengaji belakang dah. Bawa temu gana lama tak mari mengaji. Kahwin uzur weh. Nak mari tak boleh. Lepas tu kena ingat kata orang yang duduk dalam hospital tu, penuh dengan royak dalam hidung, dalam mulut tu. Demo ni kalau tanya, nak mengaji tak? No. Duduk dalam bilik ICU tu, duduk kerong-kerong tu. Duduk nak mengaji, duduk nak buat amal ibadat. Orang yang sakit nak mati tu, kalau tanya dia, nak tak duit juta? Tak sih. 10 juta? Tak sih. Kereta BMW nak? Tak sih. Mercedes nak? Tak sih. Rumah, istana, rumah nak tak? Tak sih. Orang sakit nak mati, dia nak apa? Nak wisia sakit dia. Tu ya. Tak apa dah. Walaupun duit tak ada, rumah tak mewah, kendera dia tak mewah sekalipun, tak apa. Nak dia sia daripada sakit tu. Supaya orang mati. Kalau kita boleh kecek dengan mayat tu, tanya mayat nak apa? Duit. Hak kita nak cari. Dia tak sih dah. Dia nak apa? Dia nak amal ibadat kebajikan. Tu kita nak fikir sebelum daripada kita sapa situ. Dan kita sapa situ, mana? Di sakaratul maut, dekat-dekat nak mati tu. Kita nampak lalu dah harga nilai ibadat amal kebajikan kita buat tu. Mari temu dengan muka nakir. Mari berjumpa dengan malakul maut. Malakul maut nak mari cabut nyawa, bukan semata-mata dia mari cabut nyawa, tak temu dengan kita, bukan. Allah Ta'ala menzahirkan rupa Israel dulu. Tuhan merupa ke malaikat Israel sebelum daripada kita mati. Kita nampak kalau
Israel, malakul maut mai cari kita dengan rupa baik, rupa comel. Kita senyum dah boleh-boleh. Kita ada cinta gembira dah. Malaikat turun mai royak kat kita, wala la takhaf wala tahzan. Jangan duk takut, jangan duk bimbang. Ada demo cedek siap dah kain kapal daripada syurga untuk ruh-ruh yang soleh. Ahli syurga dia mati, malaikat daripada langit turun. Apa? Turun sekali dengan kain kapal daripada syurga untuk nak sambut ruh yang baik. Tapi kalau malaikat dalam keadaan turun mai rupa jahat, rupa huduh, nantilah kita ketika tu nak kecek, nak wayak kat orang tak boleh dah. Allah Taala tutup mulut kita. Nak kecek tak boleh. Di hari itulah, di saat itulah kita khabar kata tak ada roh muka langit. Anak bini gapo tak sip cara dah nak ke amalan ibadat. Mari berasa kata bapa aku hidup dulu tak sedekah kepada orang. Bapa aku tak demo, bapa aku tak tolong orang, bapa aku tak pergi jemaah masjid, bapa aku tak mengaji, bapa aku malah buat ibadat kepada Allah. Menyesalah kita hari itu kerana kita buat mudah-mudah masa kita hidup lah ni. Kerja-kerja gilah tak salah. Nak kerja setara mana pun kerja lah. Tapi jangan tinggal Tuhan. Jangan tinggal ugamu. Orang lah ni dia kerja jangan sanggup tinggal ugamu. Ugamu kita tinggal. Syurga kita tinggal. Tuhan kita tinggal. Kita ambil dunia duit sekut dua kut tu. Apabila kita mati tinggal habis lah muka tu. Tak? Nak bawa apa lagi? Kain kapal 300 ya. Hak nak bawa sungguh amalan ibadat. Allah Ta'ala ni royak dah kita nak masuk syurga, muatlah ibadat kepada Allah. Tu hidup royak semua dah. Hak mana Tok Khatib dah baca hari Jumaat tu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tok Khatib dah baca tiap-tiap kali Jumaat. Kita pergi dengar jenera. Tok Khatib baca khutbah jenera. Ia katakan tu, ia baca ayat Quran yang mana Allah Ta'ala firman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Semua fak kita orang yang beriman. Allah Ta'ala seru panggil dengan cara umum. Masuk habis. Orang yang beriman Allah Ta'ala seru belaka, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, hendaklah mu takut kepada Allah. Hendaklah mu takwalah kepada Allah dengan makna buatlah ibadat kerana Tuhan dan jangan buatlah perkara hak Tuhan lagi. Wala tamutunna, Tuhan kata wala tamutunna, mu jangan mati. Tuhan pesan kata mu jangan mati. La tamutunna wa illa wa antum muslimun. Kalau mu nak mati juga, mu ni jadi sungguh-sungguh orang yang beriman. Sungguh-sungguh mu jadi orang Islam. Baru mu boleh mati. Tuhan pesan. Nabi SAW pesan, mu wa amal ibadatlah sebelum daripada timpa tujuh perkara. Daripada sakit, daripada mati, daripada tak sihat, daripada kita fakir miskin, daripada kita cedera. Buatlah ibadat masa kita sihat, masa kita kaya, masa kita belum daripada mati. Nabi pesan dah. Ayat Quran pun Tuhan royak dah. Ulama-ulama pada nasihat kita. Maka ayah dia katakan, saat mana nyawa kita duduk di batal lekung ni, maka masa itulah semua manusia hak sakaratul maut, dekat-dekat nyawa dia nak cabut daripada jasad tu, dia khabar sedar kata semua nasihat daripada guru-guru tu adalah betul benar sungguh. Hak tu pesan jangan dah buat lagu ni. Duduk we jadi berjuru, duduk we jadi molek. Kalau orang betina janganlah duk buka aurat, jangan duk lepas rambut, jangan duk pakai ye ketat. Nabi pun dah ada royak Quran pun duk royak. Maka kalau kita tak dengar juga, dekat-dekat kita nak mati itulah kita baru sedar kata semua nasihat hak tu guru, hak babo-babo duk royak adalah betul semua. Masa itulah kita akak tangan berdoa, ya Allah, falaula akhartani ila ajarin qarib. Ya Allah, mintalah wikira masuk walaupun satu saat tak apa dah kat aku. Jangan gaduh mati aku ya Allah. Keralah masuk sebentar tak apa dah ya Allah. Jangan lagi aku mati. Itu dia. Qarib fa asaddaqo, maka aku nak sedekah ya Allah. Kalau mengkira masuk kepada aku sebentar ya Allah, aku nak sedekah. Fa akum minas solihin, dan aku nak jadi orang jujur ya Allah. Allah Ta'ala cerita kata orang dekat-dekat nak mati, masa sampai second pai dah tu, dia panggil.
Saikun faedah kita masa tu nak jemur minta tolong kepada siapa lagi tu saya tanya. Tak ada orang nak boleh tolong dah. Anak pinak kita nak tolong tak boleh. Isteri kita yang kita sayang nak tolong tak boleh. Dia siapa masa gigi perak dah. Ramai orang hari ni duduk mati ni. Duduk keliling rumah kita. Hak duduk mati tu. Bunyi kata bering mati pula. Bunyi kata gua ayam mati. Seraya mati. Cia gena ada orang mati. Kita ada rasa dok kalau aku kena kepada orang jatuh. Kalau aku kena kepada mayat hak mati tu lagu mana? Teruklah kita. Sedia amal ibadat pun dak lagi. Kalau nak sebuah amal ibadat masa rajin buat, masa malas dak. Buat dengan cungak-cungak gitu ya. Semaya buat lepas-lepas mata orang ya kita. Bukan buat kerana Tuhan sungguh dok, bukan kerana Islam sungguh-sungguh dok. Kita hidup mari umur 50, 40 hari ni. Biasa tolong agama Tuhan berapa kali? Kita biasa tolong agama Tuhan, menegakkan agama Tuhan berapa kali? Lalu itulah kita ambil iktibar, kita fikir. Kalau hari ni kita tak ikhlas kepada Allah, kalau hari ni kita tak jang letih buat ibadat kepada Allah, bila lagi kita nak buat? Mati esok tak ada kecek dah, nak baca Quran tak boleh dah. Nak berzikir tak boleh dah. Nak mengaji tak boleh dah. Nak semaya tak boleh dah. Pasal kita mati ni orang panggil masa yang sangat dekat sekali dengan kita. Sabit itulah patah orang Arab yang kata perkara hak depan kita ialah perkara hak dekat dengan kita. Perkara hak lepas gidah ialah perkara hak jauh dengan kita. Syurga neraka, pada mahsyar, titi sirat, timi amale, alam barzakh, alam kubur, dekat dengan kita tu. Kalau mati hari ni selalu dah jumpa. Tapi maring hak lepas hari dah, ya khayau semata dah. Nak kembali nak klik semula tak boleh dah. Hak minggu depan, hak bulan lepas dah. Nak kembali semula tak boleh dah. Tapi ingat molek mati depan mata kita ya. Mati perap jumpa dengan Tuhan selalu dah. Boleh terima lalu dah balasan kita. Kalau kita baik, terimalah balasan yang baik. Kalau kita jahat, boleh terimalah balasan yang jahat. Teruklah kita. Maka apabila kita ni tahu kata sentiasa Allah Ta'ala ni lihat kepada kita, maka malulah kita ketika itu bahawa lalai kita dalam ibadat. Berasa tak gamuk dah lah kita. Berasa kita nak buat perkara yang bukan kerana Tuhan tu, tak gamuk lah. Pasal kita pergi dah Tuhan sentiasa melihat ke kita. Bes kat tu. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Ihsan ni lah, hati yang bersih ni lah syarat. Jadi syarat nak sempurnakan Islam, jadi syarat nak sempurnakan iman. Maka tiada sempurna keduanya Islam dan iman malaikat dengan dia dengan ihsan. Walaupun fiqh kita panah, marilah bak robok, bak ibadat, bak jenayah, bak munakahat, bak apa lagi? Ibadat. Kita mahal habis. Dan sifat 20, bak keimanan. Kita reti habis sifat 20. Tapi kalau tak ada tasawuf, Islam hak kita ada, iman hak kita ada, tak sempurna. Apa? Kalulah ulama-ulama ni dia pandai fiqh. Boleh jadi dia takabur dengan sebab dia ahli fiqh. Ulama usul, dia pandai usul bab ketuhanan. Tuhan bukan lagu tu. Dia ni ligak bab usul. Boleh jadi dia takabur, dia perasan dengan sebab dia alim usul. Tak? Makna kata ihsan ni lah tepat nak jaga wis sempurna Islam, nak wis sempurna iman kita. Kena biar ada berlaku lah. Hak kita duk mengaji sifat kitab penawar bagi hati tu. Nak wear sifat berdeki, nak wear sifat bagi perasan. Tu orang panggil ihsan, kita buat baik. Kerana Tuhan semata-mata lillahi ta'ala. Maka di sini dia kata pulaknya permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang akil lagi balik sama ada lelaki atau perempuan itu bahawa mengenal ia akan Allah Ta'ala. Tapi ulama dia nak tahu aturan ilmu tu. Dia kena tahu di iman dulu. Wicca hak penting sekali kita kena mengaji. Ilmu yang penting sekali kita kena belajar. Ilmu yang patut sekali orang hak mukallaf ni kena mengaji, kena belajar ialah ilmu tauhid. Ilmu usuluddin, ilmu bab ketuhanan. Rong tu pula keduanya ialah ilmu fiqh, bab ibadat.
nak wisah semaya, nak wisah ambil semaya, nak wisah mani junub, nak wisah buat haji, nak wisah zakat kita, cara-cara ibadat hak zahir ni. Yang kedua. Yang ketiga, barulah sebut tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu yang nak menyucikan hati kita daripada sifat-sifat yang tak baik. Apa ulama ambil mana boleh atur lagu tu? Ambil daripada ayat Quran yang mana Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu wa amilu as-solihat. Wahai orang yang beriman, Tuhan mula dengan iman dulu. Ilmu tauhid dulu. Ya, Allah Taala mula dengan wahai orang-orang yang beriman, orang beriman dulu. Wa amilu. Dan beramal ibadat. Amal ibadat tu orang panggil fiqh. As-solihat, amal ibadat yang baik, yang comel. Cobek tasawuf. Allah Ta'ala sebut iman, Allah Ta'ala sebut fiqh, Allah Ta'ala sebut tasawuf. Cukup 3. Itulah aturan yang kita kena mengaji setengah ke setengah, setengah ke setengah. Kalau kita berasa panas dah, kita cuba tanya diri kita di hari ni, apa arti fiqh, apa arti tauhid, apa arti tasawuf. Jawab kena ada berlaku di hati kita masing-masing. Biasa dah. Sekadar tu dulu. Hubung minggu depan pula permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang akil lagi balik. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Kalau saya ingat lagu hari tu, dia tak tahu kan? Dia tak tahu kan? Koyak-koyak le kan? Koyak le, perkara hak kita litas-litas tu. Tuhan tahu. Tuhan tak dengar, Tuhan tak nampak. Pasal Dia dengar, dia tak nampak. Tahu ke tak? Tahu, memang tahu. Pasal litas tu orang panggil amrun i'tibari. Perkara tak ada secara habuk, kita reti je. Benda khayal. Benda hak kita duk cintanakan. Tak ada ahli. Hak kita reti gitu je. Maka takluk bagi sifat samuk, takluk bagi sifat basat, muta'alliqat bi jami'in mawjudat. Sifat pendengar, sifat pelihat tu takluk keduanya akhir perkara hak ada je. Perkara tak ada, Tuhan tak takluk. Sifat basat, samuk tu tak takluk. Lepas tu gapo kita takluk ke amrun i'tibari khayal tu? Sifat ilmu tu ilmu tu meliputi tahu habis. Omok di patah, dah. Tuhan apa dak? Omok. Kenapa? Omok di patah Tuhan dengar dak? Dengar. Kita nampak dak omok tu? Nampak omok kenapa ai? Dia omok tak ada dak dia omok. Tak ada. Lepas tu Tuhan dengar Tuhan apa? Tak. Tapi Tuhan tahulah. Saya tak dengar, Tuhan tak nampak, tapi Tuhan tahu. Diri ai gululung gitu, orang reti kata, omok. Tak? Maka takluk basar, takluk samuk, tak takluk lah. Benda amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni benda hak bahasa kira-kira dengan akal je. Reti, bahasa reti. Bahasa reti dengan akal. Kira bahasa reti, benda hak bahasa sungguh. Amrun i'tibari. Maka amrun i'tibari pecah dua pula. Ada hak ikhtira'i, ada hak intizai. Ada tempat sana, ada tempat tak sana pula. Itu amrun i'tibari. Walau bagaimanapun amrun i'tibari perkara hak tak ada oleh. Bahasa reti. Tak ada. Kira pada akal. Akal kira ada. Tak ada juga. Reti. Dia tak ada, reti je. Celah pintu ni. Ada tak celah pintu? Celah pintu ada. Tak ada. Yalah. Celah pintu ada. Celah pintu. Oh, ada.
Ha, tu dia. Mudah tu. Tunjuk kau kisi adalah ada jelah. Jelah. Dah si kena celah dak. Jelah. Antara. Ha. Antara luar. Ha. Itu apa tu? Memikai ya. Ha. Celah ada dak. Oh, tu bagi amrul i'tibari. Ha, ni amrun i'tibari. Akal kita tengok, reti panggil celah. Lepas tu hakikat diri celah ada tak? Tak ada. Apa dah tu? Lepas tu dia mau tanya pula, perkara amrun i'tibari tu Tuhan menentu ke tak? Tuhan kanak tak? Tuhan kanak. Ha. Supaya tinggi, pendek, panjang, besar, Tuhan kanak tak? Tuhan tak kanak. Apa? I'tibari. I'tibari. Pak kuda tak Tuhan buat tak? Tuhan buat alam tak ada. Ha. Ramai kita tak tahu sini ni. Tuhan kanak. Kuda tak Tuhan tak buat. Ha, hak tu kena media dia pula kita aja dia ada sebut lah. Jadi sebut kata iradat Tuhan menentu ni. Tuhan menentu mungkinat mutaqabilat. Tuhan buat putih, putih hitam, pilih hak mana so. Ada dengan tak ada. Ada dengan tak ada. Dia ada ke tak? Dia ada. Ha, tak ada. Ada amrul i'tibari. Ha, Tuhan kanak juga. Tak? Tuhan menentu sedia kala lagi nak wisi ada ke tak ada. Makna Tuhan menentu perkara hak amrun i'tibari. Tuhan menentu sedia kala lagi nak wisi ni besar ke kecil. Ya. Tuhan menentu pada azali lagi. Kata si tubik mari, jeka ke dua depa ke, siap ada. Lepas tu dua depa dengan jeka tu orang panggil amrun i'tibari ke? Makna kata diri amrun i'tibari Tuhan menentu. Lepas tu kudrat Tuhan siapa masa, kudrat Tuhan buat dak hak besar tu, hak pendek panjang tu. Tak buat. Bahkan dalam kitab kata sifat kudrat Tuhan ia muafakat dengan iradat Tuhan. Sifat iradat dengan kudrat mesti kena muafakat. Gapo hak Tuhan menentu, mesti dia buat lagu tu lah. Apa hak Tuhan buat, mesti hak dia buat tu perkara hak dia menentu. Maka dia menentu juga amrun i'tibari. Apa dia tak buat? Bapa kudrat dia tak buat perkara hak amrun i'tibari. Pas muafakat lagu mana? Tak muafakat iradat menentu. Kudrat tak buat. Orang panggil muafakat tak? Tak ah. Padahal kita usul gitu belaka. Kudrat Tuhan kena muafakat dengan iradat. Iradat Tuhan menentu. Nak wisi ni besar, nak wisi ni yanguk, nak wisi ni bini dua. Amrun i'tibari tu. Gemuk ke besar ke, pendek ke amrun i'tibari. Tuhan menentu pada sedia kala lagi. Bos siapa masuk, Tuhan buat dengan sifat kudrat dia. Tuhan tak ada buat perkara hak tinggi, pendek, besar tu. Tapi apa hak Tuhan buat tu dia kena muafakat dengan iradat Tuhan. Faham ke tak itu? Tak faham gitu tu. Lapar nasi gitu tu. Tu. Jadi nak faham kata gapo hak Tuhan buat mesti dia kena muafakat dengan iradat. Walaupun kudrat dia tak buat perkara amrun i'tibari, tapi Tuhan buat dengan sifat kudrat dia tu diri si. Diri si tu dah. Diri si Tuhan buat tu terbentuk jadi apa hak dia menentu sedia kala tu. Lagu tu. Faham tu? Celah. Tu. Celah tu dia terjadi. Apa tu? Tak salah. Pasal salah kalau kita kata celah tu Tuhan buat. Orang panggil panah-panah gitu nama makhluk Tuhan. Salah kat tu. Lubang hidung ni ada tak? Ada tak lubang hidung? Ada. Pada kira tak ada. Tak ada. Kira ngotak ada. Kira ngotak pun tak ada. Ke amrun i'tibari. Amrun i'tibari tu bukan, dia tak boleh bahasa kata ada amrun i'tibari. Dia kena kata sungguh. Sungguh lubang hidung tu. Ada sungguh. Ada sungguh. Dia ada lubang hidung ni. Sungguh amrun i'tibari. Bukan ya ada. Tuhan buat lubang hidung. Lubang hidung Tuhan buat tak? Lubang hidung amrun i'tibari. Lubang hidung ni tak ada secara habuk. Kita reti ngakal. Tengok di hidung, reti weh. Lubang. Lubang tu tak ada. Geti tengok betul lagu tu di antara isi hidung ni pihak kata lubang. Lubang tu saya buat tak? Tuhan tak buat.
Tuhan kanak tak? Kanak. Maka Tuhan buat gapo? Buat hidung. Maka Tuhan buat hidung tu terbentuk jadi lubang hak dia menentu pada sedia kala lagi. Misal kata dia menentu nak beli lubang kita sejekah. Misal kata. Maka Tuhan buat isi daging hidung tu jadi terbentuk lubangnya sejekah. Lubang tak buat. Kena faham nama ke jadi akidah salah pun pergi lagu ni. Kena dah. Dalam kitab-kitab je hadis kitab Jawi kita perlu sebut lagu tu lah. Ya. Tuhan kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tuhan kata aku menjadikan segala langit dan segala bumi dan dan barang yang ada mana antara langit bumi. Maka antara tu ada tak? Tak ada. Ni supaya perabung ni. Fabung. Diri sanjan tu Tuhan buat. Ada. Diri celuh ni. Rawang ni. Rawang ni tak ada ni. Dia reti. Ni sepengasih ni. Ada rawang tak? Tak ada. Tapi kalau buat gini, ada dah. Dia reti. Bukan mana ada. Celuh ni ke? Di antara ni. Ni tak ada antara. Bawa kita buat gini, ada lah antara. Dia benar bahasa reti. Benar bahasa cing. Dia main mi dia tak ada ni. Pahak ada ke apa? Barang yang ada dalam antara tu. Singkongที่อยู่ระหว่าง tu. Ada tu. Udara ada. Burung ada lah. Tak? Pohon kayu, bukit buka semua kita ni ada lah. Tapi diri antara tu tak ada. Tak ada. Lepas tu buat tak antara? Tak. Pasal tak ada. Kalau kita kata lubang hidung ni ada, kita tak nak nyawa, matilah kita. Pasal angin nak tubik tak boleh setuk dengan lubang kalau lubang ada. Tu. Sepengah lubang lagu. Lagu ada lubang. Lubang telaga tu ada tak? Kalau lubang telaga tu ada, kita nak kara timur tak boleh cerak nah. Duk sutuk dengan lubang tu. Dia ada. Lepas tu dia mau tanya, dia mau buat apa tu? Gali telaga. Betul tak? Ayah dia kata salah tu. Gali tanah. Duk minah ke tanah. Duk gali ke tanah ayah dia kata. Tu pasal lubang tu pasal reti. Lepas tu? Pening. Kat tu dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.